Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton setia Journal of Ramadan, hari ini saya bawakan anda ke satu tempat yang penuh dengan floral, iaitu Anjung Floral Putrajaya. Minggu demi minggu, hari demi hari, tinggal seminggu sahaja lagi untuk kita menyambut Syawal. Episod kali ini, kita menceritakan sebuah peristiwa peperangan yang jarang didengari, tetapi rentetan kisahnya amat menarik. Apa yang menarik untuk episod kali ini? Mari kita mendengarkan kisah peperangan Qadisiyah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW serta para sahabat. Peperangan Qadisiyah ini berlaku pada tahun ke-14 Hijrah. Peperangan ini berlaku pada era pemerintahan Saidina Umar radhiyallahu anhu. Peperangan ini juga dipimpin oleh seorang pemimpin yang disegani, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas bertempur hebat bersama tentera Parsi yang bernama Rustum bin Fahruzat. Dalam peperangan ini, tentera Islam dianggarkan mempunyai 30,000 sehingga 36,000 orang tentera. 300 daripadanya adalah dalam di kalangan para sahabat. 70 daripadanya adalah di kalangan tentera Islam yang telah menyertai peperangan Badar. 700 daripadanya pula adalah di kalangan anak para sahabat. Manakala tentera Parsi dianggarkan mempunyai sekitar 80,000 orang tentera. Riwayat lain mengatakan bahawa tentera Parsi mempunyai 20,000 orang tentera serta mempunyai 33 ekor gajah. Dalam peperangan ini, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak dapat menyertai peperangan kerana keuzurannya. Beliau hanya memberi arahan melalui istana yang didiaminya untuk berehat. Sebelum pertempuran bermula, Rustum telah meminta Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menghantar seorang tentera Islam yang bijak pandai dalam berdialog untuk bertemu dengannya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun telah menghantar seorang daripada umat Islam yang bernama Mughirah bin Syu'bah. Ketika Mughirah dan Rustum berdialog, Rustum memujuk Mughirah agar tidak menyerang mereka. Hal ini kerana Rustum berkata bahawa mereka bukanlah musuh Islam. Mereka membenarkan Islam berniaga di negara mereka, malah hanya ingin berjiran dengan negara Islam. Mughirah pun menjawab, umat Islam bukanlah mencintai dunia, tetapi hanya ingin menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Mughirah pun menerangkan sedikit demi sedikit mengenai Islam serta berkata bahawa jika mereka tidak mahu menyertai Islam, mereka perlu membayar fidyah. Oleh kerana itu, Sa'ad bin Abi Waqqas telah menghantar seorang lagi tentera Islam yang bernama Ribai bin Amir untuk memujuk pembesar Parsi untuk memeluk Islam. Namun usaha itu gagal. Maka Sa'ad pun telah menghantar seorang lagi tentera Islam bernama Huzaifah bin Mihsan untuk memujuk mereka sekali lagi, namun usaha itu juga gagal. Oleh kerana itu, Sa'ad bin Abi Waqqas pun telah menghantar sekali lagi Mughirah untuk berdialog bersama Rustum dan pembesar untuk menyeru mereka mentauhidkan Allah. Namun, mereka enggan untuk memeluk Islam serta enggan juga membayar jizyah. Maka, berlakulah peperangan selama 4 hari secara berturut-turut di antara pasukan Islam dengan pasukan tentera Parsi. Peperangan ini berlanjutan sehingga ke waktu subuh pada hari pertama. Namun, tiada apa-apa tanda menunjukkan bahawa peperangan itu akan berakhir. Umat Islam mengalami kesukaran untuk memenangi pada hari pertama ini kerana pada ketika itu, tentera Parsi menggunakan gajah sebagai senjata utama dalam peperangan. Seterusnya, pada hari kedua, tentera Islam telah menerima bantuan daripada tentera Syria. Pada ketika itu, tentera Syria baru sahaja menyelesaikan peperangan Yarmouk. Peperangan berterusan sehingga hari keempat.
Apabila tiba pada hari keempat, telah berlakunya satu ribut pasir yang amat dahsyat sehingga menyebabkan runtuhnya kemah-kemah tentera Parsi. Oleh yang demikian, umat Islam mengambil peluang ini untuk menyerang mereka sehabis-habisan sehingga terbunuhnya Rustum, iaitu ketua tentera Parsi. Dengan pembunuhan Rustum, ia menyebabkan semangat tentera-tentera Parsi ini telah jatuh. Hal inilah yang menyebabkan kemenangan peperangan Qadisiyah ini telah menjadi milik umat Islam. Sebagai iktibarnya, Allah telah menghantar bantuan kepada umat Islam ataupun kepada mereka yang berjuang di jalan Allah. Saudara-saudari, ini hanyalah sedikit daripada iktibar daripada kisah peperangan Al-Qadisiyah. Saya menyeru saudara-saudari sekalian untuk bersama-sama kita membaca, menganalisis serta meneliti kisah peperangan yang ada di dalam sejarah Islam yang lain juga. Wah, begitu rupanya bagaimana umat Islam menang dalam peperangan Qasidiyah. Sedikit tips untuk anda kekal bertenaga sepanjang bulan Ramadan. Anda digalakkan untuk tidak melengah-lengahkan waktu tidur untuk mendapatkan rehat yang cukup. Kerana tidur yang awal dan mencukupi amat penting untuk anda membekalkan tenaga sepanjang hari. Jumpa lagi minggu hadapan, episod yang terakhir. Assalamualaikum.